Di dalam siri terdahulu, ada disebut mengenai risiko. Apakah risiko? Di dalam disiplin pengurusan risiko, risiko bermaksud gabungan di antara kemungkinan dan keterukan. Secara ringkas, risiko sama dengan kemungkinan darab keterukan. Apakah kemungkinan? Kemungkinan ialah tahap kebarangkalian atau potensi bagi hazard yang dikenal pasti menyebabkan mudarat. Bagaimanakah kemungkinan hazard menyebabkan mudarat ditentukan? Kemungkinan hazard menyebabkan mudarat diklasifikasikan kepada beberapa tahap tertentu. Apakah tahap-tahap tersebut? Garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko atau HIRAC, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 2008 menetapkan tahap kemungkinan tersebut sebagai paling mungkin, mungkin, dapat dijangka, jarang sekali, tidak dapat dijangka. Bagaimanakah tahap-tahap tersebut ditentukan? Tahap kemungkinan ditentukan berdasarkan kepada parameter tertentu. Apakah parameter-parameter tersebut? Contoh parameter secara kuantitatif untuk penetapan tahap kemungkinan di dalam garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko HIRAC, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 2008 adalah seperti dijadual berikut. Tahap paling mungkin, parameternya ialah hazard atau kejadian yang paling mungkin berlaku dengan kadar kemungkinan 5. Tahap mungkin ialah mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa dengan kadar kemungkinan 4. Tahap dapat dijangka, mungkin berlaku pada masa akan datang dengan kadar 3. Tahap jarang sekali, belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun dengan kadar 2. Dan tahap tidak dapat dijangka, boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku dengan kadar kemungkinannya 1. Bagi memastikan penaksiran risiko dapat dilakukan dengan tepat, parameter yang ditentukan hendaklah disokong dengan fakta atau data yang jelas. Apakah pula keterukan? Keterukan ialah tahap keseriusan atau skala mudarat yang disebabkan oleh hazard. Bagaimanakah tahap keterukan mudarat yang disebabkan oleh hazard ditentukan? Contoh penetapan tahap keterukan secara kuantitatif di dalam garis panduan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko HIRAC, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia 2008 adalah seperti dijadual berikut. Tahap malapetaka. Contoh parameternya ialah banyak kematian, kerosakan harta benda dan pengeluaran tidak dapat dipulihkan dengan kadar tahap keterukannya 5. Tahap fatal. Kira-kira satu kematian, kerosakan besar harta benda jika hazard berlaku dengan kadar 4. Tahap serius. Kecederaan yang tidak fatal, hilang upaya kekal dengan kadar 3. Tahap ringan. Menyebabkan hilang upaya tetapi bukan kecederaan kekal dengan kadar 2. Dan tahap sedikit sahaja, sedikit lelasan, lebam, luka, iaitu kecederaan jenis rawatan kecemasan. Tahap keterukan mungkin berbeza bagi setiap organisasi yang berlainan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Sebagai contoh, satu kes kematian mungkin bukan malapetaka bagi sebuah organisasi yang besar, tetapi ia adalah malapetaka bagi sebuah organisasi kecil. Oleh yang demikian, penetapan tahap keterukan perlu mengambil kira kemampuan organisasi menangani keterukan yang disebabkan oleh hazard. Apakah langkah seterusnya? Gabungkan kedua-dua jadual kemungkinan dan jadual keterukan sebagai metrik risiko. Contoh metrik risiko secara kuantitatif berdasarkan jadual kemungkinan dan jadual keterukan yang dibincangkan adalah seperti di jadual berikut. Petak berwarna merah adalah hazard berisiko tinggi. Berwarna oranye, hazard berisiko sederhana. Manakala berwarna hijau,
hazard berisiko rendah. Bagaimanakah menggunakan metrik risiko tersebut? Sebagai contoh, hazard yang dikenal pasti ialah A, tahap kemungkinannya ialah 2 dan tahap keterukan pula ialah 3. Risiko sama dengan kemungkinan darab keterukan, iaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Risiko bagi hazard A ialah 6, sederhana. Apakah yang dimaksudkan risiko tinggi, sederhana dan rendah? Risiko tinggi melibatkan hazard dengan nilai risiko dari 15 hingga 25. Langkah kawalan mesti dilaksanakan dengan segera tanpa penangguhan. Risiko sederhana pula melibatkan hazard dengan nilai risiko dari 5 hingga 12. Langkah kawalan boleh ditangguhkan untuk seketika, tetapi langkah kawalan sementara perlu dilaksanakan sementara menunggu langkah kawalan sebenar dilaksanakan. Manakala risiko rendah melibatkan hazard dengan nilai risiko yang boleh diterima dari 1 hingga 4. Pengurangan selanjutnya tidak diperlukan dan langkah kawalan boleh ditangguhkan tetapi tidak boleh diabaikan terus. Kesemua langkah kawalan yang telah dilaksanakan dan tarikh siapnya perlu direkodkan ke dalam borang pengenal pasien hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Bagaimanakah menentukan langkah kawalan? Ia akan dibincangkan di dalam siri akan datang. Sehingga berjumpa lagi, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.